perempuan dan sedang diri pun. Sidang kali ini disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Razam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Ketua Bid Raja Datuk Haji Muhammad bin Rahman dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusia Tuan Haji Ismail bin Yunus, Tuan Berusia Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusia IR Insinyur Adan dan Shima bin Muhammad, di mana Berusia Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ofisio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sejak surat kebenaran Bilangan 9 Malam 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayu, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekalkanlah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah agar kami ke jalan yang mendapat keredaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama setir, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
seterusnya berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar. Dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan memperluaskan surat bulanan bilangan 9 pada 2022 dengan hormat azim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menerai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIP, Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnianya kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh MBJB bilangan 9 2022. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada seluruh ahli kontingen negeri Johor dalam Tamasya Sukan Malaysia Tersukma 2022 di Kuala Lumpur dengan jumlah pertandingan sebanyak 77 emas, 52 perak dan 43 emas. Kejayaan ini telah pasti menjadi sejarah apabila Johor menjadi juara buat pertama kalinya sejak 36 tahun penganjuran Sukma. Tahniah kepada semua atlet, barisan kejurulatihan, pihak pengurusan, Majlis Sukan Negeri Johor dan semua pihak di atas kejayaan. Dalam hal itu juga MBJB akan menaik taraf fasiliti dan kemudahan sukan yang ada di bandaraya ini secara berterusan serta meningkatkan program dan acara sukan untuk melahirkan warga bandaraya yang sihat dan sejahtera. Para hadirin yang saya hormati sekalian, susulan kejadian hujan lebat dengan kadar intensiti melebihi 100 mm bermula jam 6.30 pagi hingga 12 tengah hari pada hari Ahad 25 September 2022. 12 lokasi di pusat bandaraya Johor Bahru terjejas akibat banjir. Antara kawasan yang terjejas akibat banjir kilat pada hari tersebut adalah di Kampung Muhammad Amin, Jalan Pelamai, Persiaran Abu Bakar Sultan dan Jalan Nongki di kawasan Lembangan Sungai Chat, Jalan Air Molek di dalam Lembangan Parit Utama Air Molek, Hospital Sultanah Aminah dan Jalan Mahmudiah di Lembangan Parit Utama Abdul Samad, Jalan Tun Razak dan di Jalan Litai Heng di Lembangan Sungai Sigit. Lorong Aman di Lembangan Parit Utama Kempas Permatang, Jalan Persiaran Kempas Indah dan Jalan Kempas Indah 3 di Lembangan Parit Utama Kempas Indah. Susulan kejadian banjir kilat ini, MBJB telah melaksanakan beberapa tindakan segera. Pertama, MBJB telah turun tapak suatu kejadian hujan lebat berlaku bagi memastikan pam-pam utama berfungsi dengan baik serta memantau kawasan yang terlibat dengan banjir kilat. Kedua, skuad kilat MBJB bersama tim di Agri Sapua Global Senayan Berhad telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan segera di lokasi terlibat, membersihkan halangan di dalam parit, longkang serta saliran utama yang terdiri dari sampah-sampah domestik, sisa pupuk dan lanskap dan lain-lain sampah yang dihanyutkan sewaktu banjir berlaku. Ketiga, BJB akan memantau kerja-kerja pembersihan segera terhadap sampah sarap di parit-parit terbuka yang akan dijalankan oleh SWM Environment secara berterusan. Sebagai langkah penyelesaian dalam tempoh masa sederhana, DJP dan Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk melaksanakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, penambahan pembentuk kotak sedia ada 8 meter yang melintasi Jalan Persiaran Abu Bakar Sultan akan diperluaskan kepada 15 meter tertakluk pada status tanah di pintu air Sungai Chat. Menaik taraf pam air dari 4 unit kepada 6 unit di rumah pam Sungai Chat dan tambahan 3 lokasi pam di kawasan Surau Tambatan, Restoran Malay Village dan Jalan Kampung Muhammad Amin, dengan setiap lokasi ditambah 2 unit pam berkapasiti 25 kW per hour seunit. DJP juga akan melaksanakan pembersihan sampah sarap di trash clean dan mendapan di dasar Sungai Chat. Tambahan pembinaan real ataupun bendungan di kawasan hulu iaitu di lokasi Institut Pendidikan
kampus Tunku Ibrahim dan kawasan pembangunan pemandu Tanjung Nakudi. Penggalian kolam tapungan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tunku Ibrahim dan dialur keluar Taman Merdeka. Bagi menghadapi risiko kejadian banjir pada hujung tahun ini, MBJP akan bersedia dari segi tenaga kerja, peralatan dan jentera serta logistik yang diperlukan bagi membantu agensi kerajaan menghadapi situasi banjir serta bencana-bencana lain. Bilik gerakan bencana MBJP juga bersiap sedia untuk dibuka mengikut keperluan masa. Dalam pada itu, MBJP akan terus memantau lokasi-lokasi hotspot banjir dalam kawasan Bandaraya Johor Bahru ini bagi menghadapi sebarang kemungkinan dan risiko banjir. Antara lokasi hotspot tersebut ialah di lembangan Sungai Skudai, di lembangan Selat Johor, di lembangan Sungai Tebrau Peletung dan juga kampung-kampung yang sekeliling kawasan lembangan ini. Untuk makluman warga Bandaraya, bahagian lokasi hotspot banjir ini adalah disedia oleh pihak Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Perairan dan Saliran Negeri Johor. Olehnya demikian, saya memohon kepada agensi-agensi tersebut bersama-sama SWCOP dan SWM agar dapat memastikan kerja-kerja penyelenggaraan jalan, barit, longkang dan perbaikan dapat dilaksanakan segera bagi mengurangkan risiko kejadian banjir kilat di bandaraya ini. Senarai penuh lokasi hotspot banjir ini akan diwar-warkan menerusi laman web dan laman media sosial MBJP untuk makluman warga bandaraya. Saya berharap agar semua pihak memberikan perhatian serius dan melaksanakan persiapan sewajarnya bagi memastikan risiko kecederaan warga bandaraya serta kerosakan harta benda dapat dikurangkan dan dielakkan sepanjang musim banjir. Bagi Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti lazimnya pada setiap tahun, mulai 1 Oktober ini sehingga 31 Disember 2022, proses pembaruan lesen perniagaan dan iklan MBJP bagi tahun 2023 boleh dilaksanakan di kaunter setempat MBJP, pejabat MBJP dan Datuk On, kaunter cawangan Taman Johor Jaya atau secara atas talian menerusi laman e-hikmat di Johor e-hikmat.my. Untuk makluman para pemegang lesen perniagaan dan iklan, jadi penalti dikenakan sekiranya pembaruan dibuat sehingga 31 Disember tahun ini. Namun demikian, bagi mana-mana pelesen yang akan menjelaskan pembaruan lesen 2023 dalam tempoh yang ditetapkan hingga 31 Disember 2022, lesen mereka akan terbatal secara automatik. Dalam pada itu, semua premis perniagaan yang menggunakan petak letak kenderaan di hadapan premis mereka akan dikenakan charge penggunaan petak letak kereta dan pembayaran hendaklah dijelaskan ketika pembaruan lesen dibuat. Bagi pemilik lesen, beberapa aktiviti berisiko tinggi seperti perkhidmatan spa, urut kaki, refleksologi, rawatan tradisional, urutan tradisional, anda perlu membuat permohonan pemeriksaan pembaruan lesen perniagaan dan iklan terlebih dahulu menerusi Jabatan Perlesenan MBJP di Aras 5 Menara MBJP. Untuk makluman semua, sebagai langkah memberi kemudahan kepada pemohon-pemohon lesen baru, semua permohonan baru lesen perniagaan dan iklan yang telah diluluskan dalam tempoh Oktober hingga Disember 2022 ini akan diberikan kelulusan terus untuk tahun 2020. Di sini saya ingin menasihatkan para pemegang lesen sedia dapat memperbarui lesen mereka dengan kadar segera serta mengelakkan urusan pembaruan di saat akhir. Ini adalah bagi mengelakkan kesesakan berlaku di kaunter-kaunter MBJP. Saya turut ingin mengingatkan agar Jabatan Perlesenan dan Jabatan Kewangan MBJP untuk memastikan segala urusan di kaunter-kaunter MBJP berjalan dengan lancar dan berfungsi pada tahap full capacity sepanjang tempoh pembaruan lesen ini bagi mengelakkan kesesakan berlaku selain tempoh menunggu yang lama oleh para pelanggan MBJP. Sebagai Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagai usaha berterusan untuk memelihara dan memelihara ekosistem sungai di dalam Bandaraya Johor Bahru ini, MBJP akan merangka suatu rancangan kawasan khas bagi Sungai Tebrau. Penyediaan aktiviti ini adalah selaras bagaimana peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 atau Akta 172 di bawah Seksyen 16. Tujuan
Tujuan utama penyediaannya aktiviti ini adalah untuk memajukan kawasan yang terlibat dengan lebih berkesan melalui penyediaan plan pembangunan dan strategi pengurusan yang khusus. Kajian aktiviti Sungai Tebrau telah pun dijalankan bagi membendung isu pencemaran di sepanjang Sungai Tebrau sebagaimana arahan melalui Mesyuarat Jabatan Kuasa Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 10/2019 bertarikh 24 November 2019. Untuk makluman para hadirin, berdasarkan kepada laporan kualiti alam sekeliling Malaysia 2018, lembangan Sungai Tebrau merupakan salah satu lembangan yang tersenarai sebagai sungai tercemar kelas 4 di negara ini. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk menyediakan satu pelan tindakan pelaksanaan bagi tujuan pemeliharaan dan peningkatan kualiti alam sekitar, terutama kualiti air Sungai Tebrau, serta meningkatkan potensi koridor sungai sebagai rangkaian hijau bagi tujuan rekreasi, pelancongan dan biodiversiti. Kawasan kajian RTK ini meliputi keseluruhan lembangan Sungai Tebrau di dalam kawasan pentadbiran NPJP, iaitu seluas 25,679 hektar atau 256.79 km persegi. Kajian ini bermula pada Jun 2022 dan akan berakhir pada November 2023. Bagi mendapatkan pandangan daripada pelbagai lapisan masyarakat, NPJP telah menyediakan platform atas talian yang mengandungi borang soal selidik berkaitan kajian ini dan ianya boleh diakses oleh orang awam sehingga 31 Oktober 2022. Sehubungan ini, warga bandaraya, pemilik tanah dan pihak-pihak berkepentingan adalah dijemput untuk memberikan pandangan pada atau sebelum 31 Oktober 2022 dalam program publicity awal menerusi platform atas talian yang disediakan. Maklumat ini juga akan dibawarkan menerusi platform media sosial MPJB dan laman web MPJB. Pandangan dan pelibatan awam dalam publicity awal ini amatlah diperlukan bagi menjayakan program rancangan kawasan hasil. Para hadirin yang dihormati sekalian, Hari Sukan Negara 2022 akan dijalankan secara serentak di seluruh negara pada 7 hingga 9 Oktober ini. Selaras dengan ini, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor dengan kerjasama MPJB akan menganjurkan sambutan Hari Sukan Negara 2022 peringkat negeri Johor pada 7 dan 8 Oktober ini bertempat di dataran Bandaraya Johor Bahru. Berbagai aktiviti yang akan diadakan seperti JB Hari Sukan Negara Fun Run 10 km kategori terbuka dan junior, JB Cup Day, JB Neon Recreational Night, Calisthenics Challenge, Workout Points Challenge, pertandingan lompat tali berprestasi tinggi, pertandingan shot on target, bukan kabadi, memanah, silat olahraga, silampam, wushu, taekwondo, 3-on-3 basketball dan lain-lain lagi aktiviti menarik. Oleh yang demikian, saya ingin mengajak warga bandaraya untuk hadir ramai-ramai ke dataran bandaraya pada 7 dan 8 Oktober ini untuk memberiakan lagi sambutan Hari Sukan Negara 2022 peringkat negeri Johor. Maka ini sahaja ucapan saya hari ini yang saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya perkara 3, mengesahkan pernyataan mesyuarat penuh bilangan 8 pada 2022 bertarikh 29 Ogos 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Masjid Johor. Saya yang Jafar membawa usul supaya menyatakan mesyuarat penuh bilangan 8 pada 2022 bertarikh 29 hari bulan Ogos 2022 bagi diterima dan diteruskan. Terima kasih. Yang berhormat Ketua Pengurusi saya dari Sdn Masjid Wapak menyokong usul tersebut. Nyata mesyuarat penuh bilangan 8 2022 bertarikh 29 hari bulan Ogos 2022 tujuh diterima dan diluluskan tanpa pilihan.
Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika disetujui bagi diteruskan. Perkara 4.1, menerima penyata dalam kuasa kewangan dan perkara am bilangan 9 kalau 2022 bertarikh 25 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hormat Datuk Pengerusi, saya Sadia Binti Husin membawa usul supaya penyata jawatankuasa keuangan dan perkara am bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 25 September 2022 bagi diterima dan diteruskan. Datuk Pengerusi, saya bagi terus mendukung usul tersebut. Nyata jawatankuasa keuangan dan perkara am bilangan 9 2022 bertarikh 25 September 2022 untuk diterima dan diluruskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan lalu lintas bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 15 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nizam Syah Memang Yunus membawa usul supaya penyata yang berkuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dalam lintas bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 15 September 2022 bagi diterima dan diteruskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Syamsazah menyokong usul tersebut. Nyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan lalu lintas bilangan 9 2022 bertarikh 15 September 2022 untuk diterima dan diluruskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 15 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Sunyi bin Ahmad membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 15 September 2022 bagi diterima dan diteruskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Azhar bin Abdul Hamid menyokong usul tersebut. Nyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 6 2022 bertarikh 15 September 2022 untuk diterima dan diluruskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa perizinan bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 14 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Datuk Pengerusi, saya Najib Ahmad Hafiz membawa usul supaya penyata jawatankuasa perizinan bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 14 September 2022 bagi diterima dan diteruskan. Datuk Pengerusi, saya Abdul Khalid bin Anas menyokong usul tersebut. Nyata jawatankuasa perizinan bilangan 9 2022 bertarikh 14 September 2022 untuk diterima dan diluruskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 14 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Muhammad Haidul Azlan bin Sulong membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan Bil bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 14 September 2022 bagi diterima dan diluruskan. Yang Hormat Datuk Pengerusi, saya Zakir Yusof menyokong usul tersebut. Nyata jawatankuasa pembangunan bilangan 9 2022 bertarikh 14 September 2022 untuk diterima dan diluruskan tanpa pilihan. Seterusnya perkara 4.6, menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 9 Palang 2022 bertarikh 22 September 2022. Selamat datang dan selamat pagi. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Tun Chandni membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 9 Palang 2022
2022 September 2022 pagi pukul 5 dan diteruskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Alhamdulillah bin Hamid menyokong usul tersebut. Nyata Jawatan Kuasa Taksiran Bilangan 9 2022 pada hari 22 September 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 5 membentangkan penyata pada menjadi mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1 penyata Jawatan Kuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 16 pada 2022 bertarikh 23 Ogos 2022 dan penyata Jawatan Kuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 17 pada 2022 bertarikh 8 September 2022 diterima sebagai maklumat. Penyata Jawatan Kuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 16 2022 bertarikh 23 Ogos 2022 dan penyata Jawatan Kuasa Pusat Setempat OSC Bilangan 17 2022 bertarikh 8 September 2022 diterima sebagai maklumat. Terusnya perkara 6 usul penangguhan. Berhormat Datuk Pengerusi, saya akan memilih bahawa usul saya mesyuarat penuh Bilangan 9 malam 2022 bertarikh 29 bulan September 2022. Yang Berhormat YB Datuk Pengerusi, saya Zainul binti Baharul menyokong usul tersebut. Dan ini mesyuarat penuh Bilangan 9 2022 bertarikh 29 dari bulan September 2022 ditangguhkan. Seterusnya ucapan penangguhan ahli majlis. Pada hari ini 2 ucapan penangguhan. Yang pertama Encik Norizam Syah, yang kedua Datuk Hira Syed Ahmad Afiq. Saya menyampaikan ucapan penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera raya. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Usman Pada Pada Raya yang baru yang berusia Najib Tuan bin Yunus Pada Raya yang baru. Yang berbahagia Puan Kerajaan Bayan Datuk Imam Muhammad Imbalan berusia Pada Raya yang baru. Datuk Ketua dan Datuk rakan-rakan ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli Kementerian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia yang kita semua diberikan kesihatan yang baik dan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama berada di Dewan Sungai Merah bagi menghadiri mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Johor Bahru Bilangan 9 tahun 2020. Kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan ahli majlis kerana memberikan ruang dan ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam ucapan penangguhan hari ini. Belum terlewat rasanya untuk saya mengucapkan sahabat kepada seluruh rakan-rakan ahli majlis yang telah mengangkat sumpah bagi penggal 2022 hingga 2023. Selamat menjalankan tugas puan. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang tahniah saya ucapkan kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru di atas kejayaan demi kejayaan serta pengiktirafan yang diterima untuk tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Saya yakin pencapaian atau kejayaan ini sebenarnya menunjukkan komitmen tinggi warga kerja Majlis Bandaraya di semua peringkat dalam memberikan mutu khidmat yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat, khususnya pembayar-pembayar tunai. Kejayaan kita selaku PBT yang mengurus segala hal-hal berkaitan dengan perubatan bukan sahaja diukur dengan kejayaan dan pengiktirafan sebenarnya, tetapi yang lebih penting ialah kepuasan pelanggan. Tahap kepuasan pelanggan lah yang perlu dititik beratkan. Jika mutu perkhidmatan kita seiring dengan keperluan dan kehendak semasa, dah pasti tahap kepuasan pelanggan berada di tahap yang memuaskan. Dengar kesiapsiagaan yang dijadi tentang risiko banjir kilat di sekitar bandaraya, saya boleh menarik nafas lega. Sama-sama kita berdoa agar ianya tidak berlaku. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita patut bersyukur dan berbangga kerana kita dipimpin oleh seorang Datuk Bandar yang sangat komited, rajin dan berdedikasi. Pada memang kami semua, Datuk adalah Datuk Bandar yang sangat sesuai ditakdir Allah bagi membantu MBJB di sangat penting dan bagi masa ini 15 tahun khidmat Datuk,
saya ingin bacakan nutilan yang setahun yang penuh cabaran Datuk lalui seperti hanya berjalan sambil tersenyum. Walhal kami semua tahu beban yang Datuk pikul bukan ringan, penuh dengan tekanan dan juga cabaran. Datuk membawa budaya kerja yang ceria tanpa batas, membina pasukan yang bekerja dari hati bukan kerana gaji. Senyuman dan gurau Datuk menjadi pemanis kepada keluarga besar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tahniah yang hormat Datuk. Tahniah juga kepada Tuan Setiausaha, Puan Setiausaha sederhana, semua pengarah dan juga ketua jabatan, kerana anda adalah rejak kepada kejayaan selama ini dan juga masa hadapan. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, agenda The Greatest JB merupakan agenda besar yang diputuskan oleh Yang Berhormat Datuk. Di samping beberapa lagi siri agenda penting yang selaras dengan kesihatan kemajuan dunia masa kini. Semua ini perlu digarap dengan sebaik mungkin supaya ia sesuai dengan iklim pembangunan setempat dan lebih tepat lagi ia sesuai dengan apa yang diperlukan, sesuai dengan kehendak semasa tanpa meminggirkan ciri-ciri asal bandaraya kita. Sebagai contoh, agenda hijau, low carbon, universal design smart city dan juga SDG, dalam semua agenda-agenda penting di atas, MBJB tidak boleh dilihat berseorangan atau bertindak berseorangan dalam semua agenda-agenda tadi. Ia perlu disambut baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan di luar sana. Siapakah mereka itu? Mereka ialah pemaju, perunding, pakar pembangunan, arkitek, konsultan. Mereka inilah semua yang perlu diiring dengan kita bagi menjayakan semua agenda-agenda tadi, bermaksud nilai dengan apa yang digariskan, kerana pembangunan yang mereka temukan perlulah konstruksi memenuhi elemen atau garis asas kepada semua agenda-agenda utama. Kerana pada akhirnya nanti pembangunan yang dirancang memenuhi keperluan penduduk dalam masa yang sama tidak menimbulkan permasalahan di masa hadapan. Saya sangat berharap agar kita semua sempat melihat agenda-agenda tersebut terlaksana dengan baik. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya agenda Johor Selamat dan Johor Bersih merupakan agenda yang sangat penting. Secara jelasnya dua isu di atas memang menjadi keutamaan bagi kita semua. Untuk memastikan kesihatan yang baik, antara yang perlu diperhatikan ialah soal kebersihan. Persekitaran kawasan yang menjadi kediaman mesti bersih dan juga selamat. Selaku ahli majlis, saya terpaksa menyatakan bahawa isu kebersihan gagal diambil urus dengan sempurna oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya kita jauh lagi untuk menjadi bandaraya bersih kerana kita telah tertinggal jauh dari pencapaian sejak titik mula dimulakan. Lahirnya PPSA pada awal pengukuhan dengan Akta dan Matlamat. Sebelum dinamakan semula menjadi SWPOK, pengurusan pengakuasaan, pariwisata dan pendidikan tertakluk di dalam akta tersebut. Namun inilah hasil yang kita perolehi setelah 10 tahun. Apakah ia yang memenuhi standard? Saya yakin kita semuanya boleh menilai sendiri. Banyak lagi perkara yang perlu ditambah baik. Kempen pendidikan seawal usia tidak dibuat secara serius. Budaya masyarakat kita perlu diubah dan ia perlu diubah secara kolektif bagi menjamin tahap kebersihan yang ada hari ini bertambah baik dengan penglibatan semua pihak, dari yang kecil hinggalah dewasa. Peranan yang lebih bukan saja perlu dimainkan oleh pihak pelaksana, tapi juga di pihak masyarakat. Bagaimana itu boleh berlaku? Pendedahan kempen pendidikan berterusan perlu dibuat secara serius. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, pengalaman saya berada di MBJB, saya melihat terlalu banyak perancangan yang sangat baik yang diolah oleh MBJB. Kalau boleh saya katakan, ianya cukup sempurna. Pelanjauan dan juga pelaksanaan rancangan RKK sangat cekap dan berada di tahap yang memuaskan. Namun, masih banyak yang boleh ditingkatkan. Cabaran yang kita hadapi di era hari ini sangat berbeza di masa lalu. Hari ini peranan media masa sangat yang pantas, yang apa yang berlaku sangat pantas disebarkan. Sama ada yang baik maupun sebaliknya. Jika dulu kita hanya perlu membuat saja tugasan kita, akan tetapi tuntutan tersebut berubah seiring dengan masa. Sebagai contoh, bila ada kerosakan seperti jalan berlubang, berlakunya kemalangan, lihat sajalah bagaimana kita dikecam di media sosial. Walhal itu hanya satu kes, sedangkan ada berpuluh kerja-kerja baik naik taraf dan juta-juta wang yang dibelanjakan, tapi masyarakat tidak ketahui. Jadi pada saya ini tidak adil. Di sini saya menyeru kepada pemain-pemain media di luar sana
berlaku adillah dengan memberi sedikit kredit tentang kebaikan yang telah dibuat oleh Majlis Bandaraya, bukan sekadar Al-Quran. Di masa sama, saya menyarankan agar kita bergerak seiring dengan permintaan masa kini. Telah tiba waktunya kita publiskan apa perkara baik yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan banyak yang baik boleh menutup satu dua kekurangan. Dalam masa yang sama juga, saya menyeru kepada pihak-pihak yang bertanggungjawabkan seperti kontraktor untuk menyenggara segala keperluan. Tingkatkanlah segala tahap kesukapan anda agar nama baik MPJB terus terperlihat. Akhir kata Yang Berhormat Datuk, sekali lagi saya merakamkan ucapan tinggi-tinggi banggaan dan terima kasih kepada semua. Saya berdoa agar kita semua dihindari dari segala perkara-perkara yang tidak diingini, dijauhi daripada penyakit yang berbahaya dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, serangkap pantun buat semua. Peluk bekerja membanting tulang, bekerja seharian mengundang. Budi tuan-tuan takkan hilang, akan disemat di dalam hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Yang saya hormati dan dambakan bagi dikasihi Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman Datuk Bandar Johor Bahru. Yang saya hormati Yang Bahagia Datuk Muhammad bin Nurmat Ketua WIB serta barisan sahabat seangkatan ahli-ahli majlis yang cukup berdedikasi, Tuan Haji Miswan Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Tuan Hajah Insinyur Nazatul Shima Muhammad Ibadah Setiausaha, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media dan hadirin sekalian. Izinkan saya membuka tirai ucapan saya ini dengan membongkar sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam kitab Al-Mu'ajjam Al-Awsat yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, dia melakukan dengan itqan, yang ini sangat bersungguh-sungguh. Pedoman dan iktibar besar dari hadis di atas mengingatkan kita semua betapa sifat amanah dan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan ini turut berkait rapat dengan prestasi dan kecemerlangan takbir urus sesebuah organisasi. Apabila nilai dan makna ini disematkan dalam kalbu jiwa, sudah tentu sesebuah organisasi ini mampu untuk mengoptimumkan kualiti perkhidmatan yang efisien dan berdaya saing dalam apa jua industri bagi membentuk keterampilan masyarakat dan komuniti yang madani. Saya ingin mengambil peluang ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Memanda Menteri Besar Datuk Wan Hafiz Ghazi kerana telah melantik saya dan beberapa sahabat seangkatan saya yang mewakili generasi muda dalam sebuah organisasi terpenting di Bandaraya Johor Bahru. Ini bukti keseriusan tampuk pemerintahan negeri Johor yang ingin menterjemahkan adunan dan gabungan idea baru, bugar dan malas segar serta mereka yang berpengalaman dalam merealisasikan kedinamikan hala tuju Bandaraya Johor yang lebih moden dan berdaya saing tanpa meminggirkan harga sebuah sejarah ketamadunan hebat bangsa Johor, budayanya dan roh bandaraya dalam mengembalikan semangat the great civilization of Johor. Yang Berhormat Datuk Bandar serta ahli permusyawaratan sekalian, dasar warisan ini kita sering mendengar, melihat dan berhujah mengenai betapa pentingnya visi dan misi yang digariskan di peringkat global hinggalah ke kerajaan tempatan berkenaan matlamat pembangunan mampan atau istilah popularnya Sustainable Development Goals. Matlamat pembangunan mampan seperti mana digariskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mempunyai 17 matlamat global merencanakan untuk digarap dalam garis masa sehingga tahun 2030. Namun yang ingin saya sentuh pada hari ini adalah berkenaan matlamat ke-11, iaitu kemampanan bandaraya dan komuniti. Perkara pertama ini berkenaan jaringan pengangkutan awam, seperti mana klausa 11.2 SDG Goals of United Nations dengan izin
provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport system for all, improving road safety notably by expanding public transport with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons. Ungkapan di atas jelas bermaksud betapa pentingnya sebuah bandaraya menyediakan infrastruktur jaringan pengangkutan awam yang bersepadu serta penyediaan kemudahan lalu siar yang sangat mesra dengan komunitinya, meliputi semua golongan masyarakat di bandaraya dan penyediaan kemudahan asas dan tertib penyelenggaraannya. Kesediaan sebuah bandaraya dalam menungkah arus deras kemajuan, aruslah selari dengan denyut nadi komuniti dan penghuni. Jaringan pengangkutan awam yang bersepadu, efisien dan sistematik haruslah dijelmakan melalui konsep sebuah dan naratif yang tepat dan bukan hanya menjadikan kemudahan pengangkutan awam ini sebagai pelengkap sekunder. Aliran jaringan pengangkutan awam dan kemudahan siar kaki yang mesra pengguna akan meningkatkan secara langsung kemandiri dan produktiviti sesebuah bandaraya. Mengikut kajian yang dilakukan sebuah firma antarabangsa, Cities Climate Leadership Group, analisa menyeluruh berkenaan keterusan jaringan kemudahan komuter awam ini meliputi bersama kajian terperinci menyeluruh berdasarkan data berkenaan permintaan pengguna masa kini dan 1 hingga 3 tahun ke hadapan, bersandarkan kepada the existing route. Kedua adalah frekuensi atau kekerapan servis. Ketiga adalah kapasiti pengangkutan awam dan keempat masa pergerakan dari satu perhentian ke perhentian yang lain. Keempat-empat elemen di atas perlulah diterjemahkan secara terperinci dan menyeluruh bagi menambat pengguna tegar di kalangan penghuni bandaraya sekaligus memperkukuh keyakinan mereka akan keberkesanan tawaran langsung ini bagi pergerakan harian mereka di dalam bandaraya itu sendiri. Mudahnya, kita mahu mereka ini yakin akan keupayaan kemudahan yang disediakan. Saya ingin memuji daya usaha yang telah dilakukan antara agensi kerajaan negeri dan MIJB dengan memperkenalkan perkhidmatan shuttle bus secara percuma bagi warga bandaraya. Walau bagaimanapun, saya telah membuat tinjauan hampir 4 hari dan turut sama mengguna pakai perkhidmatan yang disediakan. Namun pada khidmat saya, ianya tidak begitu mendapat sambutan warga bandaraya kerana mereka juga tidak tahu akan keberadaan dan sering bercempera berkenaan perkhidmatan. Pemerhatian saya adalah kerana kurangnya penjenamaan tersebut dan kurangnya promosi yang radikal bagi bas dan perkhidmatan itu sendiri. Kita boleh mengambil contoh bagaimana penguasa di sebuah bandaraya di Tallinn, Estonia, mempromosi dan menjadikan perkhidmatan shuttle bus ini sebagai salah satu tarikan kepada masyarakat tempatan dengan penjenamaan besar dan kempen yang secara persisten oleh penguasa bandaraya tadi. Selain pengangkutan awam, bandaraya Johor Bahru juga sewajarnya diberikan nafas baru dengan mewujudkan lebih banyak kawasan siar kaki maupun di lebih banyak ruang dan kawasan utama di bandaraya. Ruang pejalan kaki ini seharusnya kelihatan segar, dilimpahi cahaya pada waktu malam dan didekorasi dengan lebih banyak lanskap tumbuhan hijau yang menggambarkan citra menarik bagi penghuni bandaraya untuk memilih berjalan kaki sambil menikmati persekitaran bugar dan menarik. This is a quick win essentials that can be implemented within a short period of time, sir. MPJB juga boleh mewartakan kawasan tumpuan umum di tengah bandaraya, terutamanya sebagai kawasan yang bebas kenderaan sepenuhnya, yang bukan saja dapat mengurangkan kesesakan aliran trafik yang semakin membimbangkan, malah ia dapat mencapai salah satu objektif utama di dalam matlamat pembangunan mampan. Yang berhormat Datuk Bandar dan hadirin sekalian, peribahasa Melayu ada menyebut yang lama dikelek, yang baharu didukung. Begitulah ungkapan bagi bandaraya Johor Bahru yang amat sinonim dengan keunikan seni sejarah dan warisan. Masakan tidak, Johor Bahru terkenal dengan pelbagai aktiviti
perekonomian sejak berturun lamanya sehingga ke hari ini menjadi tunjang dan tonggak kepada kemajuan negeri Johor Bahru. Keunikan sejarah inilah yang telah membawa kepada pelbagai pencapaian dari pengiktirafan besar ke atas bandaraya sehingga terjalinnya hubungan intim yang istimewa dengan beberapa bandar besar yang tidak kurang hebat sejarah lampaunya dengan menjadikan bandaraya Johor Bahru ini sebagai bandaraya kembar, iaitu bandaraya Istanbul di Turki, Jeddah di Arab Saudi, Shenzhen di China, Surabaya dan Tangerang di Indonesia dan Kuching di Sarawak. Arakian itu salah satu ciri unik yang boleh dibangkitkan di tengah bandaraya Johor Bahru ini adalah aktiviti perusahaan sosial atau social enterprise di kalangan aktivis masyarakat bandaraya ini sendiri. Kita mahu kehadiran berbondong-bondong pelancong dalam dan luar negara ke bandaraya ini merasai pengalaman unik dan berbeza dari bandar-bandar di Malaysia khususnya. Biarlah kunjungan mereka ini tidak hanya bersifat transit semata, malah kita mahu kunjungan mereka ini mendapat limpahan ekonomi dan mengutip kharajat, yakni hasil khususnya kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru. Selaku ahli majlis yang diberikan kepercayaan oleh Datuk Bandar untuk zon bandar, saya sering mengunjungi dan melawat kawasan-kawasan tumpuan popular di kalangan masyarakat tempatan dan pelancong luar negara seperti pusat penjaja, lorong belakang Melbourne, Street of Harmony yang menempatkan pelbagai rumah ibadat cross religion, keindahan legaran Sungai Sigit yang baharu, Jalan Sungai Chad yang menempatkan pusat latihan gergasi bola sepak Asia Johor Darul Takzim dan juga aktiviti perdagangan malam di Bazarkan. Ini adalah antara tempat yang sering menjadi persinggahan wajib bila mana pengunjung luar khususnya bertandang ke bandaraya Johor Bahru. Mengikut perangkaan statistik bagian perancang ekonomi negeri Johor pada tahun 2020, keluaran dalam negara kasar KDNK bagi negeri mencatatkan nilai 128 bilion ringgit, menyumbang kepada 7.7% KDNK negara. Johor Darul Takzim merupakan negeri ketiga menyumbang kepada KDNK negara dan sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama. Saya ulang, sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama dengan catatan 66.2 bilion ringgit, iaitu 51.8% keseluruhan. Ini merupakan isyarat yang amat jelas bahawa sektor perkhidmatan ini merupakan denyut nadi kelangsungan bandaraya Johor Bahru. Justru itu saya ingin menarik perhatian sidang mesyuarat bahawa salah satu aktiviti utama yang boleh diperkasakan adalah satunya perusahaan sosial seperti Bazar Karat di tengah bandaraya. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Bandar yang saya amat memahami masa dan senggangnya amat sibuk turut hadir bersama pengarah-pengarah yang dalam satu sesi walkabout sempena aktiviti penganjuran Festival Kopi Korama di Legaran Pawagam Broadway baru-baru ini. Yang mengujakan saya, aktiviti yang dikenderai penganjurannya oleh anak jati tempatan Johor Bahru ini adalah dari segi bilangan peserta dan pengunjung. Hampir setiap peniaga yang turut serta sempat saya bersapa dan bertanya khabar sepanjang tempoh hari penganjurannya. Peniaga-peniaga ini terdiri dari anak-anak muda yang kreatif dan datang dari seluruh pelosok negara seperti Pulau Pinang, Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, selain anak tempatan Johor Bahru. 3 hari perniagaan mereka menghasilkan perolehan yang amat lumayan, mencecah puluhan ribu ringgit jualannya, sehingga saya sendiri terpaksa merasai setiap perbezaan kopi yang dijual yang menyebabkan dekupan jantung saya berdegup laju dikarenakan kandungan kafein yang tinggi. Muncul saya tidak melakukan panggilan kecemasan kepada Dr. Aslinda untuk rawatan. Lebih meriah lagi, turut dihidangkan alunan pemuzik jalanan yang berkonsepkan retro tatkala pengunjung asyik berbelanja dan merakamkan detik-detik indah di kawasan tersebut untuk dimuatkan dalam laman sosial media. Saya sempat bersapa dan bertegur dengan pengunjung-pengunjung luar seperti dari Amerika Syarikat, Britain, Sweden, Singapura
malahan ada pengunjung yang datang jauh dari benua Rusia, dan yang menjadikan selangkah saya lebih teruja. Mereka memuji dan kelihatan terperanjat dengan pengisian aktiviti seperti ini di persekitaran bandaraya yang pada hemat mereka, the city is very lively and vibrant. Inilah yang ingin saya nukilkan dan cadangkan kepada majlis bandaraya, agar kita bersama-sama dengan komuniti tempatan mendorong dan memberi galakan fizikal selaku penguasa kepada mereka untuk menghidupkan budaya seni pop dan dalam penganjuran aktiviti perusahaan sosial ini. Saya lihat tidak ada mustahilnya tengah bandaraya Johor Bahru ini untuk menjadi seperti persis Fight Place di Seattle, Amerika Syarikat, di Bukera di Barcelona, Borough Market di London, Jemaah Alfina di Marrakesh dan Grand Bazaar di Istanbul. Bolehlah nanti Datuk Bandar mengizinkan kami dan pengarah mengadakan lawatan ke tempat yang disebutkan sebagai lawatan kerana arah serius dalam mengaplikasikannya di bandaraya Johor Bahru. Kita dapat lihat bagaimana aktiviti perusahaan seni dan budaya ini menjadi salah satu agenda terpenting dalam sebuah bandaraya. Dan buktinya, baru-baru ini yang Berhormat Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul sendiri telah turun dan menyantuni golongan aktivis ini dalam penjenamaan dan pembangunan semula pawagam Rex lama di tengah bandaraya Kuala Lumpur yang kini menjadi tempat hiburan umum pelancong dalam dan luar negara dan menjadi lubuk emas kepada peniaga tempat. Bandaraya Johor Bahru tidak kurang hebatnya. Banyak lokasi-lokasi sejarah unik seperti Pawagam Capital, Pawagam Broadway dan beberapa lokasi sejarah lama yang boleh dibangunkan berasaskan community driven dengan penyelarasan dan dokongan MBJB sebagai penguasa kepada aktiviti-aktiviti seperti ini. Kepada pengarah pelesenan dan pengarah kemasyarakatan, saya bersedia bekerjasama dengan lebih intim bagi merealisasikan kelestarian pembangunan seni dan budaya ini dalam mengembling perusahaan sosial di bandaraya Johor Bahru. Yang Berhormat Datuk Bandar dan para pengarah sekalian, teknologi digital merupakan sebuah asas keperluan terpenting dalam pengurusan sesebuah organisasi bandaraya Johor Bahru. Makanya adalah amat mustahak untuk mengadaptasikan pemodenan transformasi digital ini dilakukan dalam kadar segera dan menyeluruh bagi sebuah penguasa yang moden, bagi memperhebat kebolehupayaan daya saing dalam arus deras pengikrahan budaya dan aktiviti di dalam bandaraya ini. Sudah tiba masanya, Datuk Bandar, MBJB mengambil pendekatan serius dan melakukan pembaharuan radikal dalam memenuhi keperluan mendesak bagi melaksanakan pemodenan pembangunan menyeluruh transformasi digital ini melibatkan semua jabatan dan dari punca kuasa sehingga the last mile of the citizen. Penerapan transaksi secara digital sepenuhnya ini perlu dipraktikkan bermula dari quorum di dalam Dewan Yang Mulia ini hinggalah ke peniaga jalanan dan masyarakat yang berurusan dengan MBJ. Saya berharap agar Chief Information Officer MBJ Encik Abdul Aziz bin Isni yang berpengalaman luas dan mempunyai kebolehan yang amat luar biasa ini mengambil serius dan menyegerakan pelaksanaan transformasi digital ini seiring era globalisasi yang semakin mendesak keperluan. Bak kata pindahan, kalau tidak dipucakkan ruyung, manakah dapat satu. Sementara hal itu, di akhir ucapan saya di hari yang mulia ini, saya sekali lagi secara peribadi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua barisan jemaah pengarah Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Datuk Bandar yang telah tertutur rumus mengorbankan masa, tenaga, emosi yang sangat luar biasa dalam mengendali kurus sebuah bandaraya yang amat dinamik dan mempunyai ruang yang sangat luar biasa. Pendekatan preemptif MBJB dalam mengendalikan urus hal ehwal bencana ini telah mendapat ikutan luas masyarakat di sekitar sini. Syabas diucapkan kepada Puan Hajah TSU Senior Shima selaku pengarah kejuruteraan yang telah mengambil pendekatan berkehadapan menerangkan kepada media dan masyarakat berkenaan tanggung
bertanggungjawab dalam ruang lingkup tindakan MBJB secara keseluruhannya berkenaan pengurusan bencana banjir dan membawa media turun melihat sendiri lokasi-lokasi panas dan kritikal. Walau bagaimanapun, dalam 2-3 hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan beberapa pemimpin politik yang cuba mensensasikan dan mempolitikkan isu bencana alam banjir di kawasan Bandaraya Johor. Tuduhan dulu dan tidak tepat seolah-olah ingin mengelirukan rakyat sekaligus juga menimbulkan kegusaran tanpa sebab kepada rakyat yang tujuannya hanya mereka sahaja yang tahu. Ingin saya tegaskan di sini untuk direkodkan segala kenyataan yang dinyatakan oleh pemimpin politik itu tidak benar. MBJB sedang dan akan melaksanakan solusi tindakan jangka masa pendek, sederhana dan panjang dalam menangani bencana alam banjir yang hadirnya juga di luar bidang kuasa. MBJB sedang giat membuat penambahan park, pembinaan weir, pembersihan sungai dan seperti mana butiran yang telah dijelaskan secara jelasnya oleh Yang Berhormat Datuk Bandar pada hari ini dan seperti mana yang Datuk Bandar sarankan tadi, diharapkan media memainkan peranan yang amat penting untuk menunjukkan isyarat maksud yang jelas kepada rakyat di bawah. Ini adalah usaha bersungguh dari pasukan MBJB bagi memastikan tindakan yang responsif kepada permasalahan mendadak yang tidak terjangkau. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Mandir Menteri Besar Datuk Hafiz Ghazi dan Berhormat Datuk Bandar yang dengan pantas turun sendiri melihat kawasan yang terkesan dan mendengar taklimat serta mencari jalan penyelesaian segera bagi bencana yang berlaku baru-baru ini untuk kepentingan rakyat. Bukan seperti setengah pemimpin politik yang menuding kata dan menuduh bicara seolah-olah merekalah yang menjadi jagoan rakyat, malah yang lebih menghairankan. Tidak pula kelihatan mana-mana pemimpin di kalangan yang bersuara sumbang itu turun ke padang melihat dan mencari sama jalan penyelesaian konstruktif. Apatah lagi untuk penyelesaian untuk kepentingan rakyat. Saya dengan ini juga memohon agar MBJB bersama-sama menghulurkan dukungan fizikal dan moral kepada mangsa-mangsa dan kawasan-kawasan yang terlibat. Inilah patah Melayu ada menyebut seperti menangguk di air yang keruh bagi pemimpin-pemimpin yang disebutkan sebentar. Yang Berhormat Datuk Bandar dan hadirin sekalian, hasil mahsul kesemua intipati ucapan saya di atas dapatlah saya rangkumkan bahawa usaha dan islah transformasi pasukan perlu dijelmakan di semua peringkat di MBJB. Teamwork makes a dream work dan kita semuanya perlu menyediakan diri dalam arus deras globalisasi. Think global but think local. Dan disanjung kah dijunjung bergeraknya era martabat bangsa. Biar suaka menggapai negara, tak rela cuba dirukun bukan. Semoga Allah terus berkati Johor. Allah peliharakan Sultan, kepada Allah berserah Zul Bandar. Terima kasih juga Yang Berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Susah, Tuan Susah, adik-adik FSU, para pekerja, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Surat bilangan sembilan pada 2022 pada pagi ini telah selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Yang Merah pada sidang hari dan surat pun